Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-430 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adanya sedikit sebanyak penghayatan kalamullah, pengajaran dan ibrah daripada kalamullah yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Syarina Osman, Zimah Don, Anita Maizan, Ninda Anis, Rafiza Abdul Karim, Nurazia Mukhtar, Nur Hayati Yahya, Rafi'ah Muhammad Saleh, Zahara Aliyah, Samsarina Saifuddin, Hardi Suhaimi, Zaliha Kamaruddin, Nur Hayati Yahya, Hajrah Zai, Safia Sapian, Aminah Hitam, Siti Zabidah Hassan, Ana Sukaimi, Yaya Lia, Kati Khairuddin, Ramlah Dasuki, Kamza Muhammad Amil, kemudian M. Nasir Harun, Fatimah Cik Mat, Zahara Cik Rosna Ismail, Ija Rahman, Zahara Alias, Tuan Nur Rahim Sharif, Azhar Halim, serta Galik Spirit dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Apa kata? Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang maklumkan suara jelas, Samsarina Saifuddin, Seksyen 27, Tuan Nur Rahim Sharif, Seri Kembangan. Terima kasih ramai yang kata jelas. Mudah-mudahan Allah permudahkan insya-Allah. Hari ini pada siri yang ke-430 Hayati Quran, kita berada pada muka surat 153, surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-24. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan supaya memudahkan yang lain yang baru join Hayati Quran siri 430, muka surat 153, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-24. Maka pada ayat yang ke-24, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawapan kepada munajat Nabi Allah Adam. Ketika mana Nabi Allah Adam pada ayat yang ke-23 pada waktu itu bermunajat, qala, mereka berdua berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi anfusana, diri kami, dalam kurungan, dengan melakukan apa yang Engkau larang ya Allah. Kemudian pada waktu itu munajat Nabi Adam berterusan, wa in, dan jika tidak Engkau ampunkan, wa illam taghfir lana, dan jika Dikau tidak ampunkan ya Allah, wa tarhamna, dan jika Engkau tidak berlaku ihsan, berlaku baik kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka pasti dan pasti kami daripada kalangan orang-orang yang rugi. Maka Al-Quran menerangkan, apabila Nabi Adam alaihissalam bermunajat dengan munajat yang ada pada ayat yang ke-23, maka pada ayat yang ke-24 ringkasannya adalah
wa qad hakal Quran, Al-Quran menerangkan kepada kita, ma radda bihillahu ala Adam wa Hawa, apakah jawapan yang Allah berikan terhadap munajat tadi. Apakah jawapan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Hawa terhadap munajat mereka? Maka jawapan yang Allah berikan adalah pada waktu itu firman Allah. Qala, Allah berfirman. Dia berfirman dalam kurungan Allah. Firman Allah. Ihbitu, turunlah kamu. Ihbitu, turunlah kamu. Turun daripada mana? Iaitu turun daripada syurga. Turunlah kamu. Lalu kenapa digunakan jamak di sini? Maka ada beberapa pandangan. Jamak maksudnya plural. Padahal yang turun secara zahirnya hanya dua. Tapi kenapa disebut ihbitu? Pandangan yang pertama, yang diperintahkan untuk turun di sini adalah semua. Nabi Adam, Hawa, termasuklah iblis. Maka sebab itu digunakan plural jamak ihbitu. Ada sebahagian memberi maksud makna yang kedua, ihbitu dibawakan jamak plural padahal hanya dua orang. Ihbitu pada waktu itu merujuk kepada Nabi Adam, Hawa dan juga seluruh zuriat keturunan baginda. Sebab itu disebut dengan plural, dengan jamak ihbitu. Pandangan yang ketiga menyebut maksud daripada ihbitu di sini adalah Nabi Adam dan Hawa berdua sahaja. Lalu kenapa tak bawa dengan sirah musanna ataupun tasniah dua? Kenapa dibawakan plural jamak? Kenapa dibawakan jamak? Maka menunjukkan kepada penghormatan. Sebab itu pada ayat Al-Quran yang lain datang dengan ihbita. Qala ihbita minha jami'a. Datang dengan dua. Hendaklah kamu berdua turun. Lalu itu tiga makna. Siapakah yang dimaksudkan dengan ihbitu? Makna yang pertama semua. Nabi Adam, Hawa, termasuklah iblis. Sebab itu disebut sebagai ihbitu. Qala ihbitu. Firman Allah, turunlah. Turun daripada mana? Daripada kemuliaan yang Allah telah berikan. Turun daripada mana? Daripada syurga yang ayat yang ke-19 telah sebutkan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasangan kamu dalam syurga. Allah bagi kebenaran untuk duduk dalam syurga. Tetapi pada waktu itu Nabi Adam langgar apa yang Allah larang. Maka Allah perintahkan untuk turun daripada kemuliaan yang Allah berikan, iaitu daripada tinggal di dalam syurga. Lalu itu maksud turun. Dalam keadaan bagaimanakah kamu turun? Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum ini datang dalam bentuk hal, keadaan. Dalam keadaan ba'du, sebahagian kamu, li ba'din, li bagi, terhadap, ba'din, sebahagian yang lain, adu, akan menjadi musuh. Lalu siapa menjadi musuh? Ada dua makna. Sama ada pada waktu itu apabila kita ambil makna ihbitu, termasuk dalam itu iblis. Turunlah kamu, Adam, Hawa dan iblis. Maka ba'dukum li ba'din adu, pada waktu itu menerangkan maka sebahagian daripada kamu, iaitu daripada zuriat keturunan Nabi Adam, akan menjadi musuh terhadap sebahagian yang lain, iaitu iblis. Dan memang Al-Quran menerangkan pada banyak tempat untuk menganggap dan menjadikan iblis sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Lalu itu maksud yang pertama. Dalam keadaan kamu akan menjadi musuh, iaitu antara zuriat Nabi Adam dan juga iblis. Bahkan memang kita kena layan iblis seperti musuh. Maka itu makna yang pertama. Makna yang kedua, apakah maksud ba'dukum li ba'din adu? Maksudnya adalah ba'dukum, sebahagian daripada kamu, dalam kurungan zuriat Nabi Adam, li ba'din, terhadap sebahagian yang lain, dalam kurungan zuriat Nabi Adam juga, adu, akan menjadi musuh. Maka apakah maksud daripada makna yang kenyataan kedua ini? Bahawa manusia akan bergaduh sesama sendiri. Kenyataan yang pertama tadi, ba'dukum li ba'din adu, manusia hendak akan menjadi musuh terhadap iblis.
dan memang kena layan iblis sebagai musuh. Tetapi maksud yang kedua daripada ba'dukum li ba'din adu, dalam keadaan sebahagian manusia akan menjadi musuh terhadap manusia yang lain, menunjukkan bahawa Nabi Adam ketika mana dalam syurga tinggal dalam keadaan di mana penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tanpa sebarang pergaduhan, pertikaian. Tapi wahai Adam, turunlah kamu ke bumi. Dalam keadaan ketika mana di bumi, ba'dukum li ba'din adu, keturunan kamu, anak cucu kamu akan menjadi musuh di antara satu sama lain. Maka ini adalah makna yang kedua. Sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, bererti manusia tak akan berhenti bergaduh. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dunia akan ada sebahagian bergaduh dengan sebahagian manusia yang lain. Tetapi Al-Quran tidak sebut kamu semua akan bergaduh di antara satu sama lain. Al-Quran tak sebut pada waktu itu kamu semua akan bergaduh antara satu sama lain. Al-Quran hanya menyebut ba'dukum, sebahagian kamu akan saling bermusuhan dengan sebahagian yang lain. Maka pengajaran daripada ba'dukum li ba'din adu, apakah pengajaran dia? Adalah kita nak menjadi daripada golongan yang pada waktu itu bukan menjadi penyebab pergaduhan, penyebab pertelingkahan, tetapi kita nak menjadi pada waktu itu miftahan lil khair, kunci-kunci kebaikan yang mendamaikan manusia. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala pada banyak tempat dalam Al-Quran, apabila berlakunya perselisihan, apabila berlakunya pertelingkahan dan permusuhan, maka hendaklah orang beriman itu saling damai mendamaikan. Maka pada waktu itu kena saling damai mendamaikan. Kita tak nak menjadi seperti mana yang ayat ini sebut, ba'dukum li ba'din adu, manusia akan menjadi musuh terhadap satu sama lain. Kita tak nak termasuk. Lalu kita nak mainkan peranan pada waktu itu saling bantu-membantu, saling pada waktu itu tolong-menolong. Dan untuk ini kita tak boleh ada kepentingan peribadi. Manusia yang ada kepentingan peribadi, maka dia pada waktu itu akan sentiasa bermusuhan. Orang yang ada kepentingan peribadi untuk sesuatu jawatan, orang yang ada kepentingan peribadi untuk sesuatu urusan kewangan, orang yang ada kepentingan peribadi untuk kemasyhuran, orang yang ada kepentingan peribadi untuk apa pun, pada waktu itu dia akan saling jatuh menjatuhkan orang lain. Dia akan saling musuh bermusuhan antara orang lain. Tetapi apabila manusia itu dia korbankan kepentingan peribadinya, dan pada waktu itu dia lakukan seperti mana apa yang baginda Rasul SAW lakukan, maka dia akan ada kekuatan untuk menyatukan. Selagi mana ada kepentingan peribadi, pada waktu itu untuk tujuan tertentu, sukar untuk untuk adanya penyatuan dan untuk adanya pada waktu itu persefahaman. Tapi walaupun kita tak akan boleh elak bahawa manusia itu akan berterusan bergaduh, manusia itu akan berterusan bermusuh, sekurang-kurangnya adalah kita tidak terlibat dalam pergaduhan dan juga permusuhan tersebut. Sebab itu pengajaran daripada ayat ini adalah ba'dukum li ba'din adu, sebahagian daripada kamu manusia akan menjadi musuh terhadap sebahagian yang lain. Pengajarannya adalah Al-Quran hanya sebut sebahagian. Al-Quran tak sebut semua. Bererti ada juga kelompok manusia yang mengasingkan diri daripada pergaduhan sesama manusia. Ada juga kelompok manusia yang mengasingkan diri daripada pada waktu itu bergaduh sesama manusia. Moga-moga kita dalam kelompok tersebut. Ba'dukum li ba'din adu. Kerana pada waktu itu kita apabila adanya pergaduhan dan pertelingkahan, ya, lagi-lagi pada akhir zaman, kita sebenarnya tak tahu mana satu betul, mana satu tidak. Mana satu yang benar, mana satu yang tidak. Ini adalah fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat dan luar biasa.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun dunia keadaannya begitu, penuh dengan permusuhan, penuh dengan pergaduhan, firman Allah pada hujung ayat 24, walakum fil ardi mustaqar, wa dan la untuk kum kamu, fi pada ataupun di, al-ard bumi, mustaqar adanya tempat tinggal. Walaupun itulah keadaan dunia, wahai Adam, berbeza daripada syurga yang mana penuh dengan kenikmatan, penuh pada waktu itu tanpa ada sebarang kedengkian. Itu syurga. Tak ada kedengkian, tak ada apa-apa. Syurga penuh dengan nikmat. Berbeza dengan dunia, permusuhan antara sesama manusia. Tapi Al-Quran sebutkan, walakum fil ardi mustaqar, dan untuk kamu di bumi adalah tempat tinggal. Kita kena tinggal di muka bumi. Sampai bila? Wa mata' dan adanya kenikmatan. Lalu dunia ini adanya kenikmatan. Sebab itu walaupun dunia ni macam ni, penuh dengan pergaduhan, penuh dengan huru-hara, penuh dengan pelbagai perkara. Tetapi manusia jatuh cinta dengan dunia. Manusia pada waktu itu terpedaya dengan dunia. Manusia pada waktu itu dia seronok tinggal dunia. Walaupun dalam keadaan dia sakit dan sebagainya, dia seronok tinggal di dunia. Walaupun dalam keadaan dia bergaduh, bertumbuk dan sebagainya, dia seronok tinggal kat dunia. Walaupun dalam keadaan pada waktu itu dia ada musuh, dia ada macam-macam, dia tetap seronok tinggal kat dunia. Dia tak nak mati. Dia takut nak mati. Dia risau nak mati. Dia tak nak mati. Walaupun dalam keadaan tubuh badan dia makin lemah. Walaupun dalam keadaan sakit bertandang tanpa dijemput. Walaupun dalam keadaan dia banyak musuh. Walaupun dalam keadaan dia macam-macam keadaan manusia. Tapi Al-Quran janji, Allah janji, tempat tinggal kamu adalah di dunia. Mustaqar, maksudnya tempat tinggal yang sementara. Wa mata' dan adanya faedah, manfaat dan nikmat. Maka pengajaran daripada sini adalah walaupun secara hakikatnya dunia ni tak best banding dengan syurga, tetapi Allah pada waktu itu jadikan manusia rasa best. Sampai bila? Firman Allah, ilahin, sampailah kepada waktu yang tertentu. Allah jadikan manusia ini seronok tinggal di dunia sampailah waktu yang tertentu. Wa mata' dan kenikmatan, ilahin, sampai waktu yang tertentu. Maka pengajaran yang kita boleh ambil daripada perkataan wa mata'un ilahin, pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil adalah sebenarnya nikmat dunia ini adalah nikmat yang bukan sebenar. Sebab Al-Quran sendiri sebut wa mata'un ilahin, kenikmatan untuk waktu yang tertentu, ila sampai kepada hin, waktu yang tertentu. Lalu apakah nikmat yang sebenar? Syurga. Apakah keseronokan yang sebenar? Syurga. Apakah kebahagiaan yang sebenar? Syurga. Apakah ketenangan yang sebenar? Syurga. Lalu adapun dunia ini nikmat dia fungsi bagaimana? Wa mata'un ilahin, kenikmatan yang sementara, kenikmatan sampai waktu yang tertentu. Namun manusia tetap terpedaya. Kerana Allah jadikan dunia ni ujian, manusia tetap terpedaya. Manusia tetap dia sanggup berbunuhan untuk dunia. Manusia tetap pada waktu itu sanggup mengkhianati kawan, bahkan mungkin keluarga, bahkan mungkin ibu bapa untuk nikmat dunia. Padahal Al-Quran sebut wa mata' dan manfaat, nikmat, faedah, dia bukan kekal pun, ilahin, sampai waktu yang tertentu sahaja, sampai waktu yang sementara sahaja. Manusia bergaduh kerana harta, diingat harta tu best, tapi dia lupa wa mata'un ilahin. Manusia bergaduh tentang jawatan, pangkat tidak sudah, padahal dia lupa wa mata'un ilahin. Manusia pada waktu itu berdengki, berhasad, bermusuhan, padahal dia lupa wa mata'un ilahin. Pengajaran yang kedua Al-Quran diingatkan. Maka daripada ayat ini kita nampak bahawa manusia diturunkan di muka bumi dalam keadaan bermusuhan antara satu sama lain.
sebahagian, bukan semua, ba'dukum, sebahagian kamu akan bermusuhan dengan sebahagian yang lain. Kemudian Al-Quran sebutkan, dan untuk kamu pada muka bumi mustaqar, adanya tempat tinggal, wa mata', dan adanya kenikmatan, namun hanyalah sementara, ilahin, sampai waktu yang tertentu. Lalu apa yang kita nak buat dekat muka bumi? Apa yang kita nak buat? Maka Al-Quran terangkan kepada kita, hakikat kehidupan dunia ini adalah tiga benda. Apakah hakikat kehidupan dunia? Firman Allah, qala, firman Allah, fiha, di dalamnya, iaitu di bumi, di muka bumi, tahyaun, kamu hidup, wa fiha, dan di muka bumi juga, wa dan fi, di dalam ataupun pada ataupun di, ha, muka bumi, tamutun, kamu akan mati, wa minha, dan daripada muka bumi juga, daripada tanah juga, tukhrajun, kamu akan dikeluarkan. Apakah hakikat kehidupan dunia? Al-Quran terangkan pada ayat yang ke-25, fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Hidup, mati, dibangkitkan. Dan tempat yang sebenar adalah akhirat, syurga ataupun neraka. Moga-moga syurga tanpa perhitungan, insya-Allah. Lalu daripada ayat ini kita nampak Al-Quran menerangkan secara ringkas tentang hakikat kehidupan dunia. Apakah hakikat tentang kehidupan dunia? Qala fiha tahyaun, kita hidup. Untuk berapa lama? Al-Quran tak sebut, kerana hanya Allah yang tahu. Malaikat maut pun tak tahu berapa lama kita akan hidup. Kemudian fiha tahyaun, bila tiba masanya, wa fiha tamutun, akan mati. Bila tiba masanya, wa minha tukhrajun, akan dibangkitkan, ataupun tukhrajun, kamu akan dikeluarkan daripada tanah. Inilah kehidupan dunia. Yang kita rasa lama ni, yang kita rasa tak habis berperang bergaduh ni, yang kita rasa tak habis nak bermusuh berbalas dendam ni, hakikatnya qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu ayat ini lebih kurang sama dengan ayat yang ada dalam surah Taha. Ayat yang ada dalam surah Taha. Pada surah Taha, firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat, lebih kurang sama maksudnya. Apa pada muka surat, sahabat tak perlu buka pun, sekadar catat, nanti boleh cek kemudian. Muka surat 315, surah Taha, surah yang ke-20, pada ayat yang ke-55. Muka surat 315, surah yang ke-20, Taha, ayat yang ke-55. Lebih kurang sama maksudnya. Firman Allah, minha khalaqnakum, daripada tanah kami telah ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami akan kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kelak kami akan keluarkan kamu. Lalu sama, itulah hakikat dunia. Daripada tanah kita dicipta, kepada tanah kita akan ditanam semula, daripada tanah kita akan dihidupkan semula, dibangkitkan semula. Lalu itulah hakikat dunia. Lalu berbaloi tak untuk kita nak buat hasad, dendam, bergaduh? Sebenarnya tak berbaloi. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Dan kita tak sebut kepada mana-mana orang. Kita tak sebut. Saya seorang yang mana tak suka nak bercerita tentang apa yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada urusan global ataupun urusan peringkat nasional. Saya tak suka untuk sentuh ataupun sebut, kerana hakikatnya tidak ada yang mana boleh selamat daripada ujian. Kita pun kalau berada di tempat itu, kita mungkin lagi teruk. Kita sebab Allah tak uji dia. Allah tak uji saya je. Kalaulah Allah uji saya, mungkin saya lebih teruk. Tak ada orang yang boleh pada waktu itu selamat daripada ujian. Lalu sebab itu, bila kita baca ayat-ayat Al-Quran ini, kita pada waktu itu nak kembalikan pada diri kita. Kita nak kembalikan pada diri kita.
kita tak nak cerminkan pada orang lain. Sama ada yang berlaku di peringkat global ataupun yang berlaku di peringkat nasional, itu hanya Allah yang tentu. Dan kena ingat bahawa penentuan adalah ketika mana penghujung. Dan mana-mana orang yang penghujung dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia lebih baik daripada kita. Walaupun waktu dia hidup kita kata kepada dia macam-macam, tetapi ketika mana dia meninggal dunia husnul khatimah, dia lebih baik daripada kita. Sebab penentuan bukan waktu hidup. Ya, untuk dapat husnul khatimah adalah waktu hidup. Tetapi kita tak tahu sepenuhnya kehidupan manusia itu bagaimana. Apa yang media paparkan bukanlah menggambarkan 100% realiti. Bukan menggambarkan 100% realiti. Sebab itu kalaulah sahabat-sahabat biasa, saya bukanlah orang yang suka menyentuh tentang isu-isu yang berlaku daripada sudut nasional ataupun daripada sudut global. Itu bukan saya. Mungkin asatizah yang lain akan kupas perkara tersebut, tapi bukan saya. Sebab bagi saya adalah kita belajar apa pun sebenarnya adalah untuk diri kita. Sebenarnya adalah untuk diri kita. Sebab orang yang kita kata macam-macam pada dia, orang yang kita kata macam-macam, ataupun kita sangka macam-macam, ataupun kita anggap macam-macam, kalaulah kelak ketika mana meninggal dunia, Allah terima dia, meninggal dalam husnul khatimah, dia berjaya. Dan kita yang mana kita rasa kita bagus, kita elok, kelak kalaulah penghujung hidup kita Allah tak terima, dan pada waktu itu kita meninggal dalam keadaan yang tak baik, maka kita binasa. Lalu sebenarnya adalah kita nak baca apa pun muhasabah untuk diri kita. Nak baca apa pun adalah untuk kembali pada diri kita. Apa yang manusia buat, Allah yang tentukan. Apa yang manusia lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tentukan. Sebab at the end sebenarnya berkaitan tentang husnul khatimah. Dan kita tak tahu yang orang A ke B ke C yang mungkin pada pandangan mata kita buruk, tapi sebenarnya di sisi Allah dia baik. Pada pandangan mata kita baik, tapi sebenarnya di sisi Allah sebaliknya. Maka sebab itu bila kita baca ayat Al-Quran, sebenarnya kita nak nilai pada diri kita. Kita nak nilai pada diri kita. Kerana kita kalaulah Allah letakkan di tempat mereka, kalaulah Allah letakkan saya di tempat mereka, di tempat pada waktu itu, daripada sudut jawatan, daripada sudut kewangan, daripada sudut kemasyhuran, belum tentu saya selamat. Belum tentu saya selamat. Belum tentu. Dan ianya dah berlaku banyak kepada orang-orang yang terdahulu. Berapa banyak orang-orang yang terdahulu ada ilmu, tetapi pada waktu itu mereka bila mendapat kedudukan, jawatan, mereka pada waktu itu tak menjadi sepertinya. Sebagai contoh Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah anak murid Abu Hurairah. Marwan bin Hakam pada waktu itu adalah seorang ilmuwan yang hebat. Tetapi bila dia terlibat dengan ujian daripada sudut kuasa, maka dia sanggup melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Abdullah bin Zubair. Lalu sebenarnya manusia dia patut muhasabah dirinya, dan dia bawa ayat Al-Quran ini untuk pada waktu itu diri dia dan keluarga dia, sambil dalam masa yang sama dia dakwah, dia sebar, dia share kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah kurniakan yang terbaik. Sebab sebenarnya at the end, la haula wala quwwah illa billah. Tak ada apa pun yang berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah pada waktu itu kita baca tentang tanda-tanda akhir zaman yang mana nampak macam dah dekat, nampak macam dah hampir, tapi sebenarnya kita kena ingat tak ada siapa yang tahu kiamat bila, dan tak ada apa-apa yang berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerja kita, Allah akan buat kerjanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kebaikan bila Allah inginkan, Allah datangkan ujian bila Allah berkehendak. Moga-moga kita setiap daripada kita menjadi orang-orang yang mana sentiasa berada pada jalan yang boleh sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekadar pandangan peribadi. Setiap asatizah ada pandangan dia, setiap manusia ada pandangan dia, dan setiap manusia
dia boleh pilih pandangan apa yang dia nak pilih. Setiap manusia dia boleh pilih pandangan apa yang nak pilih. Saya minta maaf kalaulah terkasar bahasa, terguris perasaan ataupun terlepas bicara. Sebenarnya saya sekadar berkongsi sedikit sebanyak daripada ayat yang ke-24 dan 25, dan itu adalah pandangan saya. Bila kalaulah ada orang minta pandangan dan sebagainya untuk cerita tentang isu semasa, maka banyak lagi orang yang sebut tentang isu semasa, yang mana pandangan saya adalah kita sibukkan untuk diri kita. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga keluarga. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf jika ada terkasar bahasa.